Saya ingat nama lah. Buku tek ada belakang. Buku. Kita berhenti hari tu dekat suara cikgu clear kan. Dekat tak benar Nasih. Ingat. Cakap sekali lagi Nasih. Assalamualaikum Nasih. Assalamualaikum Nasih. Assalamualaikum. Cikgu nak test ni je volume ni. Okey, dengar dah. Okey. Kita berhenti betul lah. Kita berhenti sini. Bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangent kan? Okey, kali ni kita sambung 6.2. Adalah fungsi sinus, kosinus dan tangent. Yang ambil MAT tu saya dah belajar dah. Geometri. Ni bawah sikit lah. Awak dah belajar lebih sikit. Ni bawah sikit. Masalah saya nak faham maksudnya. Okey. Untuk ni 6.2. Yang ni dia bagi graf dekat ni cerita ni je. Elektrokardiogram. Doktor jantung cikgu tak faham ni. Okey. Okey, dia cerita sini, dia sebut je, tak ada pengenalan je. Graf tu macam ciri-ciri dia macam fungsi trigonometri je. Okey. Standard pembelajaran ni melukis graf fungsi. Ada 3 awak kena tahu lukis, kena lakar. Y sama dengan S sin X, Y sama dengan cos X dan Y sama dengan tan X. Dalam satu pusingan dia, satu cycle, pusingan dia 360 darjah. 360 darjah. Okay. Ambil telefon atas sekejap. Uh, 360 darjah. Okay, yang asas dia 360 darjah. Lepas tu
Okey. Okey, untuk ni dan membanding bezakan ciri-ciri grafus tersebut. Maknanya awak kena faham 3 standard graf untuk sin, cos dan tan. Okey, kalau ikut ni mobilisasi minda 3 ni mobilisasi minda 3 nak tunjuk macam mana bentuk dia je. Macam bentuk dia kita tunjuk lah sikit. Sekejap lah. Alang-alang ni benda boleh tunjuk GG okey, ni orang okey, yang ni kalau ikut arahan ni, kalau kita nak tengok graf sinus, lepas tu dia kata tekan sinus dan kemudian seret titik merah tu. Okay, nampak titik merah ni, okey. Ni mula daripada ni kosong darjah. Kosong darjah. Lepas tu naik ni 90. Okey, sin 90 tu 1. Okey, situ 1. Kita pusing lagi 180. Okey, kosong. Dia balik mula sin 180. Awak boleh tekan kalkulator, dia dapat ni 180 juga.
Sorry. Ada lagi ke? Oh, ke ada orang left dah. Okay, kalau ikut ni. Okay, ni panggil dia. Dia nak tunjuk awak cara live pada ni. Okay, tu untuk 180. Lepas tu pergi lagi 270. Lepas tu sampai 360 lengkap lah. Tak, satu tinggal. Satu tempoh dia. Okay, tu bentuk dia. Oh, dia tak apa. Oh, ni lukis. Tu bentuk dia. Tu untuk graf sin Y sama dengan sin X. Okay, untuk cos. Oh, dia bagi warna biru pula. Okay. Cos kosong. Macam kita cari nilai sebelum ni. Cos kosong nilai dia 1. Cos 90 kosong. 180 negatif 1. 270 kosong. Kemudian 360. 360 nilai dia 1. Okay, lepas tu satu lagi tangent. Tangent di graf dia tak ada maksimum dengan minimum, dia infinity. Pada 90 dengan ni yang kosong-kosong lah. 90 ni dia tidak menyentuh pun. Pada 90 tu kalau kita buat garisan pada 90 tu tidak menyentuh, cuma dia dekat-dekat je. Dia sampai atas nu. Atas di ke infinity, tidak terhingga. Ada nilai lepas tu 80 dia kosong. Sama juga dia mula daripada bawah tu. Kat 90 dia mula daripada bawah. Okey, bukan menyentuh tidak menyentuh, dia rapat sikit je. 180 kosong naik atas balik. Okey. Lepas tu ada satu lagi bawah tu. 90. Jadi yang lengkapnya 90 hingga 270 tu yang lengkap. Itu habis bahagian tu. Okay, lepas tu ni dah awak dah belajar. Okay, hasil daripada mobilisasi minda. Okay, ni lah bentuk-bentuk graf dia. Y sama dengan sin X, bentuk dia gini. Ni yang asas ni. Awak kena faham dan ingat lah macam mana nak lukis, macam mana nak lakar. Ya, mudah je, senang je. Okay, lepas tu kalau paling kurang pun, kalau awak tak tahu nilai dia, guna kalkulator je. Lock je lah. 90, 180, 270 tu standard lah. 90, 90, 90 dia punya standard. Lepas tu dia punya atas tu paksi Y tu 1 dengan negatif 1. 1 dengan negatif 1. 1 dengan negatif 1. Okay. Yang ni untuk cos X. Y sama dengan cos X. Okay. Dan juga Y sama dengan tan X. Okay, gitulah tu untuk bentuk graf sin X, cos X dan tan X. Okay, latih kendiri 6.2a. Okay, kita nak tentukan latih kendiri 6.2a nak tentukan sama ada setiap graf trigonometri berikut. Yang mana graf sinus, yang mana kosinus, yang mana tangent. Okay, awak kena ingat. Okay, kalau yang bermula daripada 1, yang bermula daripada 1 graf mana? Yang bermula daripada cos je. Kalau tangent dengan sin tu bermula daripada kosong. Okay, jadi sini cos lah. Y sama dengan Y sama cos X. Lepas tu yang ni walau ni dia mula tau. Dia mula daripada 90. Dia buat sini 90. Dia mula 90. Jadi kalau kita tengok ini, kita boleh kenal dah sini. Nampak lebih kurang sini. So, jadi sini tan Y sama dengan tan X. Lepas tu ni ni mestilah tu sin.
Tapi dia ambil daripada 180. Dia ambil daripada 180. Sini dia ambil. Ambil sini. Di situ. Tengok dia ambil daripada 180. Dia turun ke bawah sikit kan. Okay, jadi jawapan dia ini lah. Y sama dengan sin X. Okay, laka graf Y sama dengan sin X. Tapi yang dia nak 90 hingga 270. Laka je, laka. Ni ingat sikit. Sin X yang asasnya 90, 180, 270, 360 kan. Ni yang asas ni. 1 negatif 1. Lebih kurang itu. Tapi yang dia nak 90 hingga 270 je. Jadi awak lukis sini lah. Ini kawasan dia. Awak lukis sini je. Awak laka dulu yang asas yang penuh. Y sama dengan sin X. Lepas tu bila dia nak 90 hingga 270, awak lukis yang ni lah. Dia lukis balik. Di sini 90. 180, 270. Dia mula daripada 1 negatif 1 gitu. 90 sini. Gitu. Boleh. Okay, yang kedua cos X. Cos X daripada 45 hingga 225. Okey, yang standard kita standard 90 kan. 90. Beza gitu je. 90. Lepas tu 180. 270 dengan 360. Okey, lepas tu dia nak 45 hingga 225. Okey, 45. Maknanya ada satu sini. Dia buat sini 40 45 lah. 45. Di sini 100 berapa? 135 lah. 5 setiap tu 45. 225. Di sini 225. Okey. Jadi kena cari sikit lah. Nilai dia beza sikit lah. Nilai standard dia 1 dengan negatif 1. Kalau yang biasa ni cos kan. Cos. Yang biasa daripada atas ni kan. So, ini yang biasa. Ini yang biasa. Jadi laka je. Itu yang biasa. Jadi yang cos 45 ni saya nilai sikit, kena tanda tempat baru lah sini. Lebih kurang sini. Lepas tu sampai 225 sini lah. 225 tu lebih kurang sini. Ni separuh sini. Awak kena buat sini ya kawasan dia. Yang kawasan kuning je lukis. Kalau nak molek, carilah cos 35, cos 225 berapa nilai dia. Tanda laka, tanda plot sikit-sikit. Sebab yang ada tanda ni 90, 180 dengan 270 je. Ni cari 225, 135, 45 ni separuh lah biasa. Kalau cos 01, cos 90, kosong. Jadi cos 45 tu di tengah-tengah lebih kurang. Okey, lepas tu wajah 3 ni. Nombor 3, wajah di sebelah menunjukkan 3 graf. Ya. Tulis 45 lah. 45, 90, 135.
Jadi dia punya skala tu 45 45 45 lah. Tengok lah, laka je. Laka biasakan ada je. Sebab dia bagi skala ni 45 kan. Jadi kena cari nilai untuk 45. Dia separuh-separuh je. Boleh. Okey, lepas tu bukan, yang B ni cosinus. Yang B ni cos. Ni cos. Ni sin. Yang sin ni nak sini je. Ni dalam kawasan kuning je kita bagi jawapan. Yang penuh ni graf asas dia. Apa? Oh, ni. Ni jawapan ni, jawapan untuk sin. Sin dalam ni 90 darjah hingga 270. Dia nak dalam kawasan tu je. Tak, tempoh dia dalam 90 hingga 270 je dia nak. Okey, lepas tu nombor 3, wajah di sebelah menunjukkan 3 graf trigonometri bagi sudut 0 hingga 90. Okey, yang ni dia bagi lagi kecil, 0 hingga 90. Kena pasti graf 1, 2 dan 3. Okey. 1 tu agak-agak graf mana? Sin ke cos ke tan? Okey, 1 bang. Saya nampak ni 1 ni. 1 ni dia naik kan. Ni 90 ni. Dia naik ni. Naik ni. 90 untuk tan. Kalau dia ada 2 ni. Ini dengan sini. Ni bawa lengkap ni. Ni yang separuh. Okay, jadi dekat 90 tu dia naik. Yang satu dia tan lah. Ni Y sama dengan tan. Yang kedua dia bermula daripada kosong. Mula daripada kosong. Tu dia naik 90, nilai dia 1. Jadi dia sin kan. Jadi yang ketiga tu cos lah. Yang ketiga ni cos lah. Y sama dengan cos X. Lepas tu nyatakan nilai maksimum dan nilai minimum. Graf 1 jika ada. Jika ada sebab apa? Sebab untuk sin dengan cos dia ada lengkung dia. Kan kita belajar dah fungsi dia. Kuadratik apa kan? Kuadratik dia bentuk ni lah. Ni dia ada minimum dengan maksimum. Jadi untuk sin dia ada minimum. Minimum dia negatif 1. Lepas tu maksimum dia 1. Untuk cos dia ada minimum. Minimum dia negatif 1. Tapi untuk tan dia ada tak? Ada tak? Tak ada. Dia tak ada. Tak ada sebab tu dia ada ni. Jika ada, maknanya untuk tan dia tak ada. Okey. Nombor 4, nyatakan nilai X apabila nilai Y adalah maksimum dan nyatakan nilai maksimum tersebut. Okay. Y sama dengan X. Okey, yang ni untuk kita kena rujuk balik lah. Graf tadi tu. Ingat soalan dia, nyatakan nilai X. Nilai X apabila Y adalah maksimum dan nilai minimum. Okay. Untuk sin. Yang pertama sin lah. Ini graf standard lah. Yang asal ni. Okay. Dia nak nilai X bila Y tu maksimum dengan minimum. Jadi Y maksimum pada 1. Jadi nilai X kita 90 lah. Okay. Bila Y maksimum, ni Y maksimum, ni Y maksimum, Y max. Jadi sini ni Y, ni satu ni Y minimum, Y minimum. Jadi untuk Y minimum X kita 270. Untuk Y maksimum X kita 90. Kalau untuk cos Y maksimum ada. Sini tengok. Ada ni. Ada sini. Ada 2. Y maksimum. Y maksimum dia 1. Y maksimum nilai X dia kosong. Dia macam yang awal-awal kita belajar tu. Y kosong. Jadi X kita kosong darjah. Lepas tu satu lagi sini.
X sama dengan 360. Yang paling minimum X 180. Ini minimum. Ini maksimum. Yang tadi ada 2 tadi. Nilai 1 dengan 1. Untuk tan tak ada tak ada. Okay, tak ada. Okay, nombor 5. Setiap wajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi trigonometri dengan keadaan 0 darjah hingga 360 darjah. Nyatakan fungsi itu. Kalau awak tengok dekat 9 ni, nyatakan fungsi itu dah nilai M. Agak-agak kena buat bentuk gini. Pada bawah naik atas. Ini lengkung penuh. 90. Kalau sini 90, kalau kita ikut tengok graf standard dia, kalau 90 yang menyentuh sini ya, 10 dan bukan biasa cos dengan sin. Cos dengan sin. Kalau kita tengok 90 dari 90 sini ni jadi akan jadi kosong darjah. 10 ni 180. Kalau kita sini 90 y kosong, 90 sini kosong, 180. Ni macam sin kan? Sin. Jadi ni bukan ni. Ni apa ni? Yang pertama ni bukan 90. M ni bukan 90 soalan A ni. A ni M ni bukan 90. M dia cos ni, cos yang kedua. Yang kedua kalau kita tengok dia daripada bawah naik atas. Di bahagian ni. Di bahagian ni. Bahagian ni. Daripada bawah naik atas. Okey, situ. Okay, jadi M dia 270. Ini 270. 270 menjadi 360. Ini 180. Sambung. Ini 90. Okey. M situ. Yang soalan A, M sama dengan 270. Soalan B, M sama dengan 90. Okey, boleh? Okey, lepas tu kita masuk satu lagi. Kesan bahan pemala A, B dan C. Tadi macam bagi graf, bagi fungsi trigonometri y sama dengan A sin B X tambah C, y sama dengan A cos B X tambah C, dan y sama dengan A tan B X tambah C. Ya, asas dia sama je ni. Y sama dengan sin X yang ada depan ni. Pemala dia di sini. A duduk sini. A sini sama dengan 1 ni. B sini sama dengan 1. Ni B. Tambah C. C situ sama dengan kosong lah. Okey. Kalau yang asas dia, maknanya A sini 1. B sini 1. C sini kosong. Itu yang asas dia. Yang lain pun sama. Okey. Barulah dia jadi fungsi asas. Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tan X. Di sini apa itu amplitude, tempoh. Amplitude ni ini macam gambar wajah yang tunjuk ni, daripada paksi X tu hingga ke paling atas tu. Ni jarak amplitude. Kalau yang standard tu 1 lah. Kalau untuk graf sin tu 1. Ni 1 lagi 1. Jadi size dia tu 1 lah. Tempoh ni satu pusingan lengkap untuk Y sama dengan sin X. Kalau yang X 360, yang cos X 360,
Cuma untuk tan X je, dia bukan tempoh dia bukan 360. Tan X sini. Satu tempoh lengkap dia sini. Daripada ni ke sini 90 dengan 270. Okey, jadi tempoh dia sini 90, jadi tempoh dia 180. 180 untuk tan. Kalau yang ni lengkap dia 360 lah. Sin dengan cos 360. Okey. Sini dia ada penerangan dia. Amplitude tu apa? Jarak maksimum yang diukur dari garis keseimbangan. Garis keseimbangan ni pasti X lah. Pasti X sini. Okay, lepas tu apa lagi? Tempoh. Tempoh ialah selang satu kita lengkap. Okey. Sin dengan cos 360, tan tangent 180 lengkap. Okey. Kita tengok sini. Tan, betul. Satu pusingan lengkap dia 180. 180. Lihat. Sini. Sebab kita ambil sini. Lengkap. Yang lengkap penuh. Kalau macam cos ni. Ni satu pusingan lengkap ni. Daripada awal. Benda tu berulang balik. Faham tak? Benda tu berulang balik. Kalau kita sambung. Pusingan satu lagi pusingan. Dia akan jadi benda sama. Dia 360. 520 sini. 520. Lagi pusing sekali lagi. Kalau tan ni dia satu ni penuh. Pusingan penuh. Di sini ni lebih ni sini. Apa? Jadi kawasan dia yang penuhnya sini je. Saya ingat. Okey. Kalau cos sini, yang warna hijau ni satu pusingan lagi. Benda tu berulang. Jadi sini 520. Ni satu pusingan. Kalau ambil MX adakan dua. Pi ke apa? Pi 360 lah. Pi kan. Itu lah dua pusingan. Okay, yang ni untuk tan ni dia warna hitam ni. Yang cikgu lukis warna hitam tu dia tak lengkap tu. Dia kena sambung warna hitam sebelah tu. Sebelah kanan. Tapi ni untuk 0 hingga 360. Jadi yang lengkap penuhnya tengah-tengah tu 90 hingga 270. Jadi tempoh yang lengkap dia 180 je lah. 90 hingga 270 tu saiz dia berapa? 180. Faham tak? Tu untuk tan. Okey, baik. Kita tengok macam mana bentuk dia. Ni. Tengok. Ni ada formula dia. Amplitude, nilai maksimum, nilai bahagi 2. Okay, kita tengok situ. Okay, tengok pada mobilisasi 94 ni. Okay. Yang ni kita nak tengok perubahan dia kena Yang asas dia. Yang asas A1, B1, C0. Yang ni graf Y sama dengan sin X. Faham tak? Yang ni graf sin X ni. Okay. Kalau A tu berubah. A tu apa? A tu duduk depan sin kan? Depan. Okay. A tu berubah. Cuba kita buat. Kita ubah. Tengok kita berubah. Dia akan naik lah. Apa yang berubah? Kalau A berubah, apa yang berubah? Amplitude dia. Maknanya semakin besar A tu, semakin besar dia punya amplitude. Tu kalau A yang berubah. A tu yang kita tak balik satu. Kalau B tu tempoh.
tempoh lengkap. Yang standard 360 tu kan. 360. Kalau kita ubah B tu jadi standard biasa dia buat 2 lah. Kita bagi soalan 25 dia. Jadi kalau B2, okay, nampak? Dia jadi pendek. Jadi kecil, dia jadi mampak. Tempoh tu jadi satu pusingan tu, tunjuk macam mana. Satu pusingan, nampak? Satu bentuk yang lengkung, dua lengkung atas dengan lengkung bawah tu, nampak? Daripada 0 hingga 180. Yang tadi daripada 0 hingga 360. Faham tak? Kalau B1 nampak? B1 dia jadi daripada 0 hingga 360 kan? Betul. Jadi kalau B tu berubah, B semakin besar nilai dia, 2, bagi contoh 2, jadi kalau 2 di separuh dia mampak, jadi semakin pendek tempoh dia, jadi kecil lah. Jadi tempoh satu pusingan tu jadi 180. Dia buat 2. Nampak? Pusingan lengkap jadi 180. Kalau 3 lagi lah, lagi kecil. Pusingan lengkap dia jadi lebih sikit pada 90 tu. Sebab dia 3 kan. 360 bahagi 3 berapa? 360 bahagi 3 dapat 130. 120 kan. Jadi tempat tu nampak lebih sikit pada 90. Nampak tak? Ujung tu. Ujung lebih sikit pada 90. 120. Boleh. Kalau B tu 4, 360 bagi 4 apa? 360 bagi 4 90 kan. Nampak pusingan lengkap dia 90 darjah je. Boleh. Jadi tempoh dia tu kita kena bahagi dengan 360, kita kena bahagi dengan B, nilai depan X tu. Jadi 90 je lah. Kalau B tu 4 sekarang ni 90. Tu untuk B. Okay, untuk B kita pusing balik ke B sama dengan 1. B sama dengan 1. Okay, kita tengok C. Apa kesan kalau C? Kalau C ni kalau dia size amplitude dengan tempoh tidak berubah. Cuma dia naik turun je. Macam kita bawa benda tu naik atas turun. Kalau C tu 2, dia pergi ke 2. Kita buat 2 C 2. Okay, nampak? Dia akan bersilang dekat 2 je lah. Nampak? Boleh? Kalau C tu dia turun naik je lah. Turun dan naik je. Boleh? Lepas tu kita tengok cos. Ni cikgu bahasa. Okay. Ni yang sah C0 kan. C0. Okay, C0. Ni yang standard. Y sama dengan cos X. Sini dia label dengan G. G tu label je. Label je, tak ada kesan pun. GX. Okay. Sama dengan cos X. Yang ni yang standard daripada 0 darjah ke 360 darjah. Nampak? Satu pusing lengkap tu. Okay, sama macam tadi. Kalau E tu berubah, di amplitude dia akan berubah. Amplitude dia akan, kalau 2, dia akan memanjang ke atas dan ke bawah. Okay, lepas tu kalau cikgu ubah C, dia sama lah. Ni atas, turun. Okay, dia akan bawa semua sekali. Boleh okay, lepas tu kita tengok tangent. Tangent. Okay, ni play sikit kan. Okay, untuk kalau A, dia tak ada amplitude. Okay, kita tengok A. Kalau A berubah macam mana? A tu depan. Nampak? Dia jadi, dia nak hampir kepada tegak. Dia tak jadi tegak. Nampak? Sebagai besar dia jadi
dia tak ada lengkung-lengkung. Okay, tu. Okay, nampak? Boleh main-main benda ni. Okay. Lepas tu, kalau B dia, B tu apa? Tempoh dia kan. Okay, sama macam tadi. Jadi awak yang ni nanti kita masuk B. Kalau B2, dia semakin rapat, tempoh dia semakin pendek. Jadi bahagi 2. Asal tadi 360. Ni yang dekat infinity tadi duduk mana? Kalau B sama dengan 1 tadi. B sama dengan 1. B sama dengan 1. Kalau yang B sama dengan 1 tu, yang infinity, yang asas dia, awak tengok yang lengkap tu 90 hingga 270. Kalau kita jadikan B tu sama dengan 1. Okay, asas itu 90. Jadi kalau dia sama dengan 2, dia berubah sikit. Okay, boleh nampak beza dia? Sebab apa dia jadi dia 45 tu? Sebab dia 180. 180 bagi 2, maknanya dia guna setiap skala tu 90 90. Sebab B kita 2 kan. Tempoh dia 180. Jadi size skala yang kita guna, tempoh dia tu 180 bahagi 2 dapat 90 kan. Ini 90. Okey. Okay, lepas tu dia habis tu. Tengok ni, kita tengok contoh 9. Jadi sini ni hasil daripada mobilisasi tadi. Ni cara tulisan. Awak nampak dah tadi, awak boleh baca sini. Cara ayat dia tulis nilai maksimum berubah, amplitude, okey, nilai berubah, okey, sebab amplitude dia berubah. Lepas tu nilai B berubah, tempoh fungsi tu semakin berkurang. Okey, nampak ada formula dia ni. Ini okey, tempoh dia bahagi dengan B. Urukan C tu dia naik atas dengan turun bawah, dia macam pintasan je lah, lebih kurang macam C. Kita tengok contoh 9. Tengok contoh 9 ni. Jar di sebelah menunjukkan yang ni yang asal dia bagi. Yang asas dia Y sama sin X bagi tempoh 0 hingga 360. Okay, lepas tu laka setiap fungsi tu pada paksi yang sama. Dia sebut pada paksi yang sama. Y sama dengan 2 sin X. Okay, 2 sin X. Jadi yang berubahnya apa? B kan. B berubah maknanya tempoh je lah naik atas. Tempoh dia. Tempoh pula dah. Amplitude dia. Amplitude dia, nampak? Amplitude dia. Jadi kalau 2, dia 2 depan dia. Tambah je lah 1, dia 2. Jadi kena naik yang warna biru tu. Okay. Ubah amplitude je lah. Dia panjangkan, tinggikan dia punya panggil apa? Lengkung tu. Naikkan ke 2. Yang dekat ni kosong dengan 180, 360 tu dia tak berubah. Dia kosong lagi. Yang ada size dia tu daripada paksi, dia panggil apa, keseimbangan tadi tak. Paksi X tu ke yang maksimum dengan minimum tu yang memanjang. Okey, yang B ni Y sama dengan sin 2X. Okey, yang soalan A tu A berubah. Soalan B ni yang B, ni B. Ni B. Soalan A ni A yang berubah. A. Soalan B tempoh yang berubah kan. Yang B ni. Jadi tempoh dia 360 bahagi dengan 2. Jadi 180.
A amplitude dia dah berubah. Maksimum dengan minimum dia masih lagi 1 dengan negatif 1. Yang berubah nampak. Yang asal dia warna pink tu dia daripada satu pusingan lengkap. Ni satu pusingan lengkap ni. Satu pusingan lengkap. Ni bentuk dia. Ni pusingan lengkap. Tapi dia mampak, dia macam dipendekkan. Jadi pusingan lengkap di sini. Ni yang warna hijau tu. Jadi bahagi 2. 180. Kalau dia nak disuruh buat 0 hingga 360, maknanya kita kena lukis 2 kali lah. Boleh. 2 pusingan. 2. Dapat situ. Boleh. Ni tempoh dia jadi 180. Satu cacing. Wah, aku nak letak apa. Jadi kalau yang biasa, yang asas dia 360. Jadi kalau B berubah, kedua kita bagi 2 jadi 180. Maksudnya setiap 180 tu kap 1. 180. Yang C ni Y sama dengan sin X tambah 1. A dengan B tidak berubah. C je berubah, dia tambah 1. Dan ni mudah je lah. Kalau dia ubah C, kita naik je dah atas. Semua naik, semua sekali. Daripada 0 jadi ke 1, 1 ke 2, sini 0 ke 1, dan tadi ni yang daripada negatif 1 ke 0, 0 ke 1. Lepas tu sambung semua. Sebab apa? Sebab dia tambah 1. Tambah 1 dia ke atas lah. Boleh? Siapa tak ada mic kat tangan? Okay, soalan D. Soalan D 2 apa yang berubah? A dengan B. A dia jadi 2, B jadi 2. C tak berubah. Okay. A mula-mula kita nampak dia naikkan, jadi amplitude dia naik atas 2. Okay, ikutlah sebab yang dia yang belakang ni tempoh dia 2x ni kan. Jadi dibuat dulu. Kalau awak nak buat gini pun, awak nak buat macam soalan B dulu. Lepas tu kemudian awak macam soalan B ni kan. Sama lah 2. Yang 2B. B tu berubah jadi 2. Jadi macam soalan B ni. Lepas tu kemudian awak naikkan dia. 2. Mula kita rapatkan dulu tempoh dia. Lepas tu kita panjangkan dia punya amplitude. Jadi 2. Okey, yang kosong ni dah berubah. Yang ni, yang ada maksimum dengan minimum. Turun yang bawah ni negatif 1. Negatif 1 ni turun jadi negatif 2. Yang 1 naik jadi 2. Okey, boleh. Okey, habis. Boleh faham A, B, C, D. Cara lain, cara malas kata, cara malas. Kalau awak tak tahu, guna kalkulator je. Jadi guna je lah 90. Okey, letak je nilai ni. Ni kalau paling tak tahu sangat. Kalau boleh guna kalkulator kan. Jadi letak je lah. Ini 90 tambah 1. Dapat nilai dia. Berapa waktu pula. Tanda. Yang ni pun sama. 2 sin, kita punya skala semua sama. 90, 180, 270, 360. 2 sin kosong. 2 sin X tu kosong. 2 sin kosong berapa nilai dia? Lepas tu 2 sin X tu 90 90. Jadi 2 sin 180 berapa? Okay. Lepas tu tanda blok sambung. Okey. Contoh 10. Yang ni cos. 2 cos X yang berubah A. Lepas tu C. A dan C. Amplitude jadi 2. C tambah 1 naik ke atas. Okey. Mula-mula awak ubah dia punya amplitude. Yang asal di sini. Asal dia
Okey, itu kan. Dari situ. Lepas tu 2 2 2 dia jadi naik 1. Naik 2 dia akan jadi sini. Dia 2. Naik 2 kan. Asal 1. Naik 2 situ. Dia 2 jadi yang kosong ni. Yang kosong naik sini. Betul tak? Naik situ. Lepas tu yang negatif 1 ni. Sekejap. 2. Sekejap. Yang 2. Dua naik atas. 1 naik atas. Okey, dia naik dulu. Naik dulu pun boleh kau. Naik dulu. Naik dulu. Naik 1. Naik 1 bukan tu. Dia ni asal kan. 1 negatif 1 kosong. Y cos X itu 2. Amplitude dia. Okey, betul-betul. Okey, yang ni amplitude dia jadi naik 2. Okay, naik 2 sini. Sini. Lepas tu ni kekal. Lepas tu yang bawah ni amplitude dia jadi negatif 2 sini. Okey, jadi sini. Lepas tu yang kosong ni kekal. Okey, yang ni naik dekat 2. Okey, yang ni kita berubahnya A. A yang berubah. Okay, next tu. Okey. Ni bila yang warna hijau ni sebab A. A sama dengan 2. Okay, lepas tu kemudian yang C tambah 1 barulah dia naik atas. 1 yang 2 ni dia 3. Nampak 3. Yang kosong ni naik sini. Okay, lepas tu yang negatif 2 ni dia jadi negatif 1. Kosong untuk 270 ni naik sini. Lepas tu yang hijau ni ujung sini. Okay, naik sini. Bawah lah jadi. Okay, boleh. Faham tak? Tu lah. Cara manual. Jadi yang berubah yang 2 tu amplitude. Jadi yang berubahnya yang ni lah. Kawasan ni je. Ni. Ni dengan yang ni. Dengan ni. Yang kosong tu tak berubah. Okay, boleh? Untuk B. Okay, untuk B. Y sama dengan. Okay, sebabkan tan tu 180. Kalau dibahagi. Kalau B tu. Yang ni B. Yang B dia. Ni B berubah. B 0.5. Sebabkan tempoh tu. Tempoh 180 bagi B kan. Jadi kalau depan X tu B lebih daripada 1, 2 ke. Tempoh ni jadi kecil lah. Ni sebab dia bagi contoh 0.5. Sebab 180 bahagi dengan 0.5 dapat 160 je. Saiz besar sikit. Bahagi 0.5 kan. Jadi tempoh dia besar sikit. Lepas tu tolak 1 dia turun bawah je lah. Turun bawah. Yang asalnya 0.5 tolak 1 kan. Jadi 0.5 180 bahagi dengan 0.5. Jadi maksudnya bagi 0.5 darab dengan 2 dapat 360. Tempoh ni jadi ke kanan lagi. Nampak kalau jawapan itu.
Yang asal sini. Asal sini. 90 dengan 270. Yang asal. Graf dia duduk sini. Tengok je ke bawah. Dah 80 kan? Dia dekat 90. Tu sini kan. Sini. Ini lepas tu. Tu yang asal. Yang asal ni sini. Okey. Tu. Bila dia jadi apa? Tempoh dia jadi lebih 2 kali ganda. Nampak dia punya pindah. Dia punya pindah sini dulu. Kosong tu. Yang 90 ni. Yang negatif 1 ni turun ke bawah ni. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Yang asal dia. Asal dia sini. Atas sini. Ni sini. Dua. Jadi 180, 90. Jatuh. Sebelum ni ni turun gitu lah. Betul tak? Ke bawah. Betul lah. Lepas tu dia turun. Turun bawah. Bawah ni kan. Okay. Lepas tu dia turun bawah. Okay. Kalau paling kurang tak faham pun guna kalkulator je. Masuk je nilai ni. Tan 0.5 darab dengan kosong. Jadi tan kosong tolak 1. Buat apa? Tan kosong kan. Tan kosong berapa? Tan kosong. Tan kosong. Lepas tu. Ada kalkulator. Okay. Korang tak tahu tan 0.5 darab kosong. Jadi tan kosong. Tan kosong sama dengan kosong. Tolak 1 dapat negatif 1. Jadi log yang pertama negatif 1 lah. Okay. Yang kedua tan 0.5 darab 90. Dapat 45 kan. Jadi 45 tan 45 sama dengan tolak 1. Dapat kosong. Okay. Begitulah. Boleh? Okay. Boleh dah. Okay. Okay, tengok latih kendiri sikit. 6.2B. 6.2B. Tentukan amplitude. Dan tempoh bagi setiap fungsi trigonometri berikut. Okay, soalan A. Apa amplitude dia? Tempoh. Amplitude dia 4. Tempoh dia? Tempoh 1. Tempoh 1 okay tak? B tu 1. Tempoh dia berapa? Tempoh 360 tempoh dia. B dia 1. Tempoh dia di sini. Tempoh dia untuk sin dengan cos, tempoh dia 360 bagi B. Untuk tangent 180 bagi B. Boleh. Okay. Okay, jadi tempoh dia dalam B, amplitude 3, tempoh
360 bagi 2. Nampak? 180 tak? 180 kan? 360 bagi 2 dapat 180. Kalkulasi amplitude 2, tempoh dapat 120. Okay, soalan D, amplitude 1, tempoh 60 tak? Okay, soalan E, amplitude 4, tempoh 180. Soalan F, amplitude 3, tempoh 120. Soalan G, soalan G, amplitude apa? Amplitude untuk apa amplitude dia? Tak ada. Tak ada amplitude Okey, untuk tan dia tak ada amplitude. Sebab dia tak ada, dia infinity. Tempoh dia 60, 180 bagi 3, 60. Okey, yang ni pun sama, amplitude tak ada. Tempoh 180 darab 3. RM540 tak pula. Okey, yang ni pun sama, amplitude tak ada. Tak ada. Tempoh 180 bagi 2, 90. Okey. Okey, soalan yang kedua. Okey, sikit ni. Graf fungsi y sama dengan cos x, tempoh 0 hingga 360. Lakar pada paksi yang sama. Macam tadi lah. Disuruh guna gambar wajah ni. Lepas tu disuruh kisah dengan fungsi lain. 1/2. Jadi cos x kan. 1/2 yang berubahnya A. Jadi tempoh dia berubah. Tempoh amplitude kan. Separuh Jadi sini. Jadi sini lah. Separuh 1/2 sini. Ni turun ke bawah sini. Yang ni kekal. Lepas tu sini turun ke bawah. Ni kekal. Turun ke bawah. Okey, jadi gitu. Okey. Boleh? Okey, yang kedua y sama dengan x/2. X/2 maknanya amplitude dia sama macam asal. Lepas tu cuma tempoh dia 160 darab 2 bagi 1/2 kan. Jadi darab 2 dapat 520. 520 tapi yang dia nak ni bukan. Dia nak sini je sampai 360 je. Walaupun tempoh dia maknanya separuh, jadi kecil. Jadi dia jadi 180 je. 180 jadi yang 360 tu duduk sini. Nampak tak 180? Jadi kita kecilkan dia. 380 besar kan? Dia besar. Bukan dia jadi besar. Jadi sama. Yang 90 tu jadi sini. Sini. Dia lepas sikit. Sini jadi dia pindah tepat. Jadi luas sini. Lepas tu 360 duduk atas ni. Betul tak? Gitu. Dia 360 tu duduk mana?
270 duduk 360 hak. Naik atas ni sekarang. 50 duduk sini. Jadi ni duduk sini. Ni 180 duduk sini. 70 duduk sini. So, naik sini sikit. Oh. Satu 80. Ni kosong ni ada. Tu naik gini. Bukan. Dia separuh je Kang. Dia separuh. Betul separuh. Dia separuh. Dia macam kita kerak dua dia punya cycle dia tu. Dia jadi di sini. Sini. Okey ya. Itu. 270 dia separuh di sini. Okey gitu. Mana orang lain? Okey, lepas tu untuk soalan B, soalan C. Soalan C tu diturun ke bawah je lah. Awak bawa yang asal semua tu diturun ke bawah. Yang satu ni duduk sini. Kosong ni duduk sini. Yang ni turun lagi bawah. Boleh gitu. Boleh tak? Boleh dulu. Turun dua. Dua tu lah. Turun lah dua. Okey. Awak turun lah. Okey, turun dua. Satu turun dua. Maknanya yang satu tu jadi negatif satu tolak dua dapat negatif satu lah. Sini tak? Jumlah sini. Tu lah. Jadi yang kosong tu turun dua tolak kosong tolak dua dapat negatif dua sini lah. Lebih kurang. Jadi awak macam kopi satu lagi di sini. Okay. Dulu dah Dulu Okay. Nombor 3. Baca disebut juga fungsi tan x. Kalau akan sama y sama 2 tan x. Yang bawahnya b 180 dapat. Jadi mampak sikit. Jadi yang ni 180 tapi jadi sok ke depan sikit. Betul lah. Ada sebab ni. Okey, biar nombor 3 Nombor 3 kalau awak tak faham awak tengok kalkulator je. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada soalan dah rasanya. Kepala dah masuk koko badan uniform. Okey, sorry tangguh tadi. Kita tangguh kalau kita tu apa? Jangan lupa tu, siapa tak ada link tu lagi? Link apa? Link kehadiran. Link kehadiran ni dia ambil dekat chat ni. Chat aku tak baca chat. Sorry. Link kehadiran tu, isi kehadiran dulu sebelum keluar. Okey, tu satu. Cikgu ada kau berjumpa ni, cikgu fungsi. Okey. Kita tangguh ni tersembih farah dan soalan. Wallahu alam. Ama.